Hafiza ni record. Okay. Alright. Okay, ready untuk mic 35 orang sepatutnya termasuk madam 30. Ada lagi 6 orang yang tak ada. 36. Kenapa tak ada ni? Apa masalah dunianya yang tak ada? Fikri ada. Bakak ni kesian lah. Mana bakak? Bakak ada dah bakak? Tak ada. Okay, nama ready Sofia. Tak dengar. Sofia, mic tak boleh pakai ke? Ke madam yang pekak ni? Dah dua dah ni, madam punya ni. Sakit dah telinga. Sofia? Ada? Yes, sir. Okay. Syafiq? Ada. Walaupun ada, tak kisahlah. Kena cakap ada juga. Dayang? Syuhada? Ada. Fikri? Ya, Miss. Okay, Fikri. Buka muka. Sini. Jason. Jason. Ya. Tak kisahlah media nampak tak nampak muka Jason. Buka juga. Jason. Kong. Okay. Kong. Kong. Dah. Okay, Bakak. Bakak tak dapat dikesan ni Bakak ni. Bakak dia ada problem Bakak Sheliria. Okay, Monica. Cepat laju. Monica, ready Ada, dah? madam. Okay, Vessel. Ada. Nicole. Ada, madam. Nicole ada. Okay. Samuel. Ada, madam. Okay, Evelyn. Ada, madam. Evelyn ada. Okay. Lepas Evelyn siapa ni? Enes. Ada, madam. Ainur. Ada, madam. Ainur. Okay, Baby. Ada, madam. Okay, good. Claudia. Claudia tak ada ke? Mana Claudia? Ya, Claudia tak ada. Kenapa Claudia tak ada? Dia ada masalah lain. Okay, Lawrence. Ada, madam. Okay, Hong. Ho Singgi. Saya, madam. Okay. Winnie. Sini, madam. Abi. Ada, madam. Olivia. Ada, madam. Asfizani. Ada, madam. Okay. Lepas Asfizani siapa ni? Asfizani. Emilia. Ada, madam. Emily. Ada, madam. Dayang Syahmin. Ada. Madam. Okay, Candy. Ada, madam. Khairul Izwan. Dia Okay. dia cakap tadi. Dia balik pintu dulu. Tak ada. Tak Tak ada. masuk. Kenapa tak? Maksudnya apa ni? Tak ada line ke apa-apa ke? Kak, dia cakap dia pergi pintu dulu tadi, Puan. Gembiranya di hari raya boleh pergi jalan-jalan ke tu? Amboi, nak kena marah ni. Fatihah. Madam. Monica. Ada, madam. Brittany. Shirley. Brittany ada tadi? Brittany ada tak? Dia tak balas lagi? Kejap. Tunggu kejap.
Dia Nabi kacau madam lah. Kejap. Okay. Sorry. Sunita, Shirley ada yang tadi? Shirley ada? Sunita ada tak? Madam. Brittany tadi ada kan? Monica ada kan? Nizan? Ada, madam. Ha? Ada, madam. Ada. Venetia? Venetia? Ada. Venetia ada tak? Tak ada ni. Betul kan? Venetia tak ada kan? Empat orang. Tak ada. Nizan ada. Sunita ada. Shirley ada. Sunita tak ada ni. Sunita ada tak? Sunita macam tak ada line je dia Puan. Okey, Sunita tak ada. Shirley ada. Ada, Madam. Okey. Ni tak ada juga ni. Siapa? Brittany ada kan? Tak ada eh? Tak ada kan Brittany kan? Betul tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul lah. 6 orang tak ada. Okey. Alright. Okay. So now last class. Saya keluar kejap, saya masuk balik lagi. Kenapa Syafiq? Line saya sangkut. Sorry, madam, line saya tak kuat. Lawrence. Okay. Sialah, macam mana anak-anakku ini. Okay. So, mana yang tak masuk lagi dalam ni saja je komen ni. Sebenarnya dia nak tengok. Maknanya bila kita ada Padlet ni, actually nampaklah two-way communication tu boleh ada. Okay. So, kelas hari ni, hari tu last class. Kita stop dekat mana anak-anak? Dekat mana kita stop anak-anak sekalian? Comparison, madam. Dekat sekejap. Jun. Okey. Hopefully semua orang dah chapter 2 pula, chapter 1. Sekejap ada gangguan teknikal lah madam kat sini. Oh, madam tak boleh buka. Sekejap. Sekejap. Madam tak boleh buka. You all punya notes. Kenapa Notes. Kenapa madam tak jumpa ni? Tak jumpa, tak boleh buka. Ada orang boleh sharekan dengan madam tak? Ya, madam geram ni sebenarnya. Sekejap anak-anak. Ya Allah. Kenapa dia tak boleh ni? You all tengah buat apa tu? Bacalah sikit nota tu sementara tunggu madam. Ku ingin selalu ada. Kalian dengar madam nyanyi lagi bagus. Notes. Okey, tunggu sekejap. Anak-anak mak, mana notes kamu? Kenapa dekat sini tiada?
Upload sesi Disember. Ya Allah, apa dah jadi ni? Tak jumpa ni. Sekejap. Okey. Chapter 1. Tapi kalau PDF, boleh tak? Okey, tunggu sekejap. Madam punya tempat ni, dia punya serabut dengan tempat speaker lah, dengan apa lah. Okey. Alright. Okey anak-anak. Kelas kita stop dekat mana tadi madam punya ni? Ini selalu ada. Okey. Last class kita habis sampai difference, betul? Habis untuk difference kita ada 1. Boleh nampak 2, 3, 4, 5. 5. Boleh madam. Alright. Lepas tu kita masuk untuk basis for comparison. Okey, perbandingan setiap satu ni kita dah masuk. Okey. So hari ni kita akan masuk influence of external and internal. Apa dia external? Iaitu luaran. Apa dia internal? Adalah dalaman. Okey. Apa dia luaran? Apa dia dalaman? External environment in international business. Okey kelas, kalau tengok dekat nota you all saja, ini adalah additional note. External luaran bermaksud kita tak boleh jangka, okey, atau tidak boleh dikawal. Tidak boleh dikawal. Alright. So, external ni bermaksud persekitaran luaran dalam perniagaan antarabangsa ini sesuatu yang kita tidak boleh kawal. Apa dia? Of course, ekonomi kita. Persekitaran ekonomi, persekitaran politik and legal environment, socio-culture kita, competition kita, teknologi kita. Sebenarnya benda ni semua relate dengan kehidupan kita. Now kalau kita cerita pasal COVID-19, setiap persekitaran ini sentiasa berubah-ubah di mana disebabkan isu tersebut. Ekonomi negara kita lihat sekarang. Nowadays, macam mana sekarang ni isu untuk memulihkan negara, ekonomi negara. In term of politik kita sendiri, in term of COVID-19 ini juga berapa kali kita tukar Perdana Menteri. Nampak tak? Dia punya related ni. Jadi, kenapa kita kena belajar benda-benda ni? Sebab kelima-lima environment yang sukar untuk kita kawal ini, dia akan mempengaruhi perniagaan antarabangsa. Terjejas tak sekarang untuk peniaga-peniaga because of COVID-19 punya isu? Terjejas tak kelas? Terjejas kan? Nampak tak? Ramai penduduk-penduduk ataupun pekerja-pekerja yang kehilangan pekerjaan. Okey, kemudian in term of kita punya legal. Kalau kita kata COVID-19 ni, legal perundangan SOP kita. Nampak tak? Mana kerja yang boleh beroperasi, okey, yang tidak boleh lagi beroperasi. Benda ni akan mempengaruhi. Pasal tu kata influence of internal, external and internal environment. Okey, clear tak kelas benda tu? Boleh? Boleh faham tak? Boleh, madam. Boleh madam. Okey. So, kita masuk yang pertama, economic environment. Actually sebenarnya kalau madam tak payah terangkan pun, you all boleh baca, you all boleh faham. Baby boleh tak terangkan? Baby Ana boleh terangkan tak dengan madam, dengan kawan-kawan? Economic environment. Apa yang you faham tentang economic environment? Tak apa. Sekejap. Macam ni. Tak nampak lah kamera.
Okey, nampak muka madam? Nampak madam. Nampak slide madam? Nampak. Dia macam ni kan. Nampak dua kan? Beredundant kan? Saja je lah, gedik nak tengok muka sendiri. Okey, baby boleh terangkan apa yang kamu faham? Baby Ana boleh terangkan tak tentang persekitaran ekonomi? Just sharing sahaja dengan kawan-kawan. Ke ada siapa-siapa yang nak tolong baby? Asfiza ni tak nak tolong. Kan penat tu buat. Penat tengok Google Translate tu. Apa maksud dia tu? Economic environment. Ada sesiapa nak tolong? Jason, try tolong. Ada tak? Kan dah buat dah baca dah. Supposedly mesti dah faham, dah terror dah. Tak apa, just sharing sama-sama kita. Ada siapa-siapa? Saya lah madam. Siapa ni sayang? Abby. Ha? Abby. Baby? Abigail. Oh, Abi. Ya. Okey. Okay. Okey, Abi. Yang saya faham tentang economic environment ni, dia berbeza untuk setiap orang. Contohnya, kalau pekerjaan dia ialah petani, jadi faktor yang mempengaruhi dia punya ekonomi ataupun pendapatan dia ialah cuaca dan harga baja yang dia perlu belilah untuk dia punya pertanian. Yes, good. Lagi? Begitu juga dengan TV channel lah, madam. Okay, alright. Dia bagi contoh kan untuk saluran TV kan. Okay, TV channel ni macam mana? Dari segi macam mana? Dari segi cuaca, bukan. Dia dari segi pemasaran dia. Yes, marketing dia, periklanan dia. Betul ke tidak? Alright. So betul lah, persekitaran ekonomi ni sebenarnya dia ni merujuk kepada semua faktor ekonomi. Okey, dia refer kepada semua faktor-faktor ekonomi di mana mempengaruhi tingkah laku komersial dan juga. Okey, apa dia sebenarnya yang dikatakan dengan memberi kesan terhadap consumer behaviour ni? Okey, persekitaran ekonomi terdiri daripada faktor luaran di pasaran, okey, yang lebih luas mempengaruhi faktor-faktor ekonomi. Dia akan mempengaruhi kita punya perniagaan, mempengaruhi bermaksud bagaimana how it operates and how successfulnya untuk kita menjadikan sejauh mana kita punya kejayaan dalam perniagaan kita. Semua ni adalah faktor-faktor ekonomi. Okey, seperti mana faktor-faktor ekonomi ni? Contohnya lah, dia bagi dekat sini, the economic environment, keadaan persekitaran ekonomi itu, dianya berbeza-beza. Okey, mengikut keadaan ataupun depends macam mana ianya mempengaruhi pendapatan mereka. Contoh kat sini bila dia kata farmer, petani. Okey, the weather and price of fertilizers and important factors. Maknanya faktor ini yang dikatakan dengan faktor ekonomi dia ni. Okey, faktor seperti cuaca, okey, harga, baja, okey, ianya mempengaruhi ekonomi, pendapatan atau ekonomi ni kita kata macam pendapatan untuk petani tersebut lah. Alright. So sama juga macam nowadays kalau you all tengok peniaga-peniaga. Okey, peniaga-peniaga kita. Sekarang ni faktor ekonomi dia ni adalah dari segi kita kata kebenaran untuk berniaga. Okey. Bukan hukuman, maknanya peraturan dari segi yang perlu ditetapkan dari segi perniagaan. Okey, ianya mempengaruhi. Even kalau tadi madam kata SOP. SOP ni sebenarnya untuk nowadays punya peniaga kalau you all tengok, ianya mempengaruhi. Contoh kalau kita kata kedai makan. Kedai makan ada, kalau dia tengok pula untuk fasa pelan pembangunan negara PPPN. Okey, kalau fasa 3 baru dibenarkan makan, contoh dine-in. Benda ni mempengaruhi. Ini yang dikatakan faktor ataupun ekonomi environment ni.
keadaan sekeliling kita. So dia refer kepada economic factors, samalah juga keadaan economic factor labor pekerja. Okey, bekerja. Sekarang ni dah COVID-19 ni, pendatang-pendatang asing memang sukar untuk masuk. Contoh Madam bagi. So dia effect tak sebenarnya untuk dia punya construction rumah ke kalau dia buat dia sebagai kontraktor? Of course dia akan memberi kesan yang sangat tinggi untuk membina dia punya ekonomi ataupun pendapatan syarikat dia. Okey, sebab ianya bergantung kepada merujuk kepada faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi setiap tingkah laku ataupun pergerakan operasi komersial perniagaan tersebut. Okey, itu economic environment. Dia actually bila you all jawab, dia tak semestinya the way you all jawab dia punya skema. The economic environment refers to all the economic factor that affect commercial and consumer behaviour. Okey, boleh bagi apa sahaja ayat yang you all boleh faham and saya boleh faham. Okey, economic environment dia merujuk ataupun kita kata lebih kepada merujuk kepada ekonomi, faktor-faktor ekonomi. Okey, yang memberi kesan terhadap komersial perniagaan dan juga consumer behaviour itu sendiri. Contoh, apa yang you all nak kaitkan dengan economic factors ni? Macam-macam. Okey, yang kita tak boleh jangka, maknanya apa sahaja isu yang you all boleh relate dengan economic factors, you all boleh dapat markah dekat situ. Okey, itu economic environment. Political and legal environment. Yes, ini pun external. Bermaksud tidak boleh dikawal. Tidak boleh dikawal sama sekali. Sebab apa tidak boleh dikawal? Macam Madam kata tadi lah. Politik ni betul pilihan raja kita 4 tahun sekali. Okey, legal environment ni kita kena diluluskan oleh mahkamah dulu dan sebagainya. Tapi benda ni di luar kuasa kita. Okey, di luar kemampuan kita. Even politik kita pun dari segi politik ni kita kata daripada kepimpinan. Nampak tak? Sekejap orang sokong Pakatan Harapan, sekejap orang tak sokong. Kita tengok dalam Malaysia. Okey, even COVID-19 mereka kata kerajaan gagal. Okey, ini kita just sharing idea-idea ataupun isu-isu nowadays sekarang ni diperkatakan. Okey, kita tukar Perdana Menteri as a Perdana Menteri interim bersifat sementara sahaja. Macam mana pula dijalankan? Nampak tak? Benda ni tidak boleh kita jangka, tidak boleh kita kawal. So the political environment dia kata terdiri konsist daripada factors ataupun faktor related to management of public affair. Faktor-faktor yang berkaitan dengan pengurusan hal ehwal awam. Dan dia kata dia impact on the business of an organisation. Macam mana nak kaitkan ni tentang politik ni? Politik dia kata merujuk kepada pengurusan hal ehwal awam. Of course lah, dari segi nampak tak kepimpinan, pentadbiran, macam mana sesebuah negara itu ditadbir dan sebagainya. Okey, itu dikatakan sebagai persekitaran politik. The legal environment pula dia kata apa? Consist terdiri daripada undang-undang. Okey, courts ni lebih kepada pengadilan. Okey, right. Autonomous ni maksudnya dari segi pengacara ni maknanya macam mana keadaan diadili, okey, dan juga dia kata and legal custom and practice, dan juga mengikut hukum-hukum dan juga adat lah macam mana yang telah ditetapkan. Okey, macam nowadays kan you all tengok bila kita langgar peraturan, langgar SOP, okey, legal ni datang daripada mana? Of course daripada kita punya pemimpin, daripada pentadbiran kita. Now COVID-19, contoh waktu beroperasi sehingga 8 PM. Bila kita buka perniagaan lebih daripada 8 PM, nampak in term of undang-undang yang terdiri daripada peraturan, okey, pengadilan, pengacaraan tersebut, maka siapa yang melanggar peraturan perlu disaman. Nampak tak dia punya connection dia tu? Okey, just buka you all punya mind, tengok dia punya related.
Madam ambil isu is very simple, COVID-19. COVID-19 ni impact of economy, impact of politik, impact of legal environment, banyak dia memberikan kesan. Okey, persekitaran-persekitaran tersebut. Okey. So, a political system dia kata serve a primary factors for economic development. Okey, maksudnya kat sini sistem politik ni macam Madam katalah, ianya lebih berfungsi sebagai faktor utama pembangunan ekonomi. Nampak tak? Bila one part politik kita jatuh, okey, maka memang akan habis drop semuanya. Okey? Alright. So, dia akan mempengaruhi pembangunan ekonomi. Maka, dalam keadaan environment politik atau sistem politik ni, ianya perlu memastikan penyertaan daripada, maknanya dia kata ensure political participation paper ni, maknanya penglibatan daripada rakyat-rakyat. Okey, dan ianya perlu menjamin keselamatan dari segi security, keselamatan untuk rakyat, warga negara dan juga business organisation. So nanti kita akan belajar lebih detail dalam chapter 3 kalau tak silap Madam, atau chapter 4 political system. Ada berapa sistem politik dekat dunia ini yang diguna pakai untuk pentadbiran sesebuah negara. Okey. So far so good? Ke so far so? Ke so far dah ngantuk? So far dah nak tidur? Macam mana tu? Okey, ini nampak dan dengar Madam explain tu macam wah seronoknya. Betul Madam cakap. Tapi nanti bila nak buat ayat tu, tengoklah macam-macam ayat nanti dia akan keluar. Okey. Alright. Okey. Socio culture environment. Okey, persekitaran sosio budaya. Okey, apa dia sebenarnya sosio budaya ataupun social culture ni? A set of belief, satu kepercayaan, dia kata kepercayaan, custom, okey, adat, okey, istiadat, amalan, tingkah laku, okey, dalam populasi. International company often include an examination of the social culture environment prior to entering the target markets. Maksudnya dekat sini, syarikat-syarikat antarabangsa sering melakukan, kita kata bukanlah pemeriksaan, maknanya pemerhatian terhadap social culture, persekitaran social culture sebelum memasuki perniagaan antarabangsa ataupun memasuki pasaran sasaran mereka. Okey. Itu dikatakan social culture ni. Social culture ni macam mana kita katalah, contohlah social culture dari segi petani, okey, nelayan. Nampak tak? Ini yang kita kata kategorikan sebagai social culture ni. Contohlah, Madam nak kata apa? Pendidik. Social culture pendidik ni macam mana? Social culture environment in term of petani ni macam mana? Nelayan. Okey, kalau kita kata apa? Social culture artis. Tak, maksud Madam nak terangkan social culture ni. Maknanya budaya sosial tersebut. Budaya kita tahu. Culture is budaya. Yes. Social culture bermaksud budaya sosial tersebut. Social maknanya grouping dia. Pendidik macam mana? Okey, nelayan, petani, peladang, penternak. Contoh itu social culture. Okey, competition. Competition apa dia anak-anak adalah persaingan. Benda ni pun ingat back kepada asal adalah external. Maknanya dia nak menceritakan satu persekitaran yang tidak boleh kita kawal dari segi persaingan. Where the other firms are vying for the same markets, the competitive environment is also description of how the companies compete within a defined marketplace. Maknanya dekat sini, firma-firma lain sentiasa bersaing untuk pasaran yang sama. Contoh kita kata pasaran telekomunikasi.
Okay, in term of smartphone ni, diorang try to compete each other untuk memasarkan produk mereka bagi pasaran yang sama. Itu contoh. Benda tu kita tak boleh nak control. Competition, pesaing-pesaing ni datang bertubi-tubi macam cendawan tumbuh. Okay, now this, again, Madam bagi the scope yang simple. COVID-19 kita dalam isu budaya ataupun kita kata pendidik, pelajar. Okay, kita dah start PDPR sepenuhnya. Contoh Madam bagi. Okay, so now apa keperluan yang firma-firma kena fikir in term of COVID-19, isu tentang pendidikan adalah dari sudut PDPR secara online. Gadget, nak keluarkan gadget. Macam-macam gadget. In term of nak cerita pasal whiteboard ni pun, okay, whiteboard ni macam-macam jenis, okay, macam-macam cara, bukan macam cara, macam-macam design yang diorang dah keluarkan. Nampak tak? That one, they try to compete, pesaing-pesaing try to compete each other untuk the same market. Okay, so kita banyak pilihan lah. As a customer, of course kita banyak pilihan. Kita boleh pilih mana yang kita suka, mana yang lebih murah, mana yang lebih mampu beli dan sebagainya. Okay, so dia kata persekitaran yang kompetitif, okay, menggambarkan ataupun memberikan gambaran bagaimana syarikat tadi dia bersaing dengan pasaran dalam pasaran yang ditentukan. Okay, so dia kata saluran pengedaran in term of distribution channel, okay, collaboration dari segi kerjasama antara pembekal, pesaing, pengedar, bagaimana kaedah penetapan harga, the pricing method, the level of promotion, bagaimana level-level ataupun kaedah-kaedah promosi dia. Okay, ini semua ditentukan bagaimana syarikat tadi dibandingkan dengan kekuatan-kekuatan masing-masing. Maksudnya in term of benda-benda ni yang memberi cabaran. Bagaimana kalau kau buat promosi lebih, of course orang kenal. Now this pun you all kalau tengok, semua di hujung jari. Kalau you tengok kat Facebook, macam-macam orang jual. Contoh kita kata jual telekong. Macam-macam ni nak compete. Telekong mesra alam, telekong mudah wuduk. Contoh Madam bagi. Stokin, macam-macam. So the way, cara tu, itulah yang akan menentukan bagaimana syarikat-syarikat tadi dia boleh bersaing dengan pesaing-pesaing yang ada. Okay, so last one is technological environment. Okay, technological environment pun sesuatu yang kita tak boleh kawal. Macam nowadays, macam Madam kata kan, teknologi, even anak darjah 2 ataupun 2 tahun budak pun, dia dah boleh dah buat TikTok. Madam nak dekat 40 tahun ni pun Madam tak tahu lagi nak TikTok bagai. Contoh. Okay, terlalu advance of technological nowadays. That's why nanti kita belajar globalisasi. In term of globalization ni, pernah dengar kan perkataan globalisasi? Memang semua teknologi kita di hujung jari. External factors in technology that impact business operation. Change in technology effect, how a company will do a business. Now you all tengok, bila cerita pasal penghantaran, okay, delivery part, kita ada macam-macam Foodpanda, Grab dan sebagainya. They try to compete each other macam mana nak memberi ataupun survive ataupun menyumbang atau memberikan teknologi yang terkini kepada customer-customer. A business may have to dramatically change their operating strategy as a result change in technological environment. Maksudnya in term of persekitaran teknologi, para firma ataupun semua firma perlu mengikut perubahan seiring dengan teknologi-teknologi yang terkini. Okey, tak disangkalkan ataupun ada juga company-company yang masih lagi dalam operation ataupun operating strategi yang lama. Maybe bagi mereka dia boleh mengurangkan cost dan sebagainya. Jadi benda tu depends untuk mana-mana firma, bagaimana dia nak build up ataupun advancekan lagi dia orang punya produk dan sebagainya. Okey, clear untuk penerangan technological and 5 environment of external tadi. Anak-anak mak, tengok. Mak tanya, mak jawab. Gitulah. Kan?
Okey, KO, okey. Okey. Okey, madam. Boring, kita nak buat apa lagi kalau kita boring? Kita nak chatting lagi kat dalam Padlet kita? Nak chatting apa lagi ni? Nak chatting apa lagi ni? Macam tak boleh bercakap pula Semua orang nak kena chatting juga dalam ni. Okey. Sikitlah, take 5 sikit. Okey, jom kita listkan. List. Jom kita buat list external. External environment. Cepat. Masuk Padlet balik. List external environment. Jangan lupa tulis nama. Okey. Anak-anak mak masuk Padlet balik. Listkan balik. List external environment. List je. Apa dia? Kalau salah juga, madam gigit-gigit korang ni nanti kan. Lekas. Madam seorang je bercakap. Sial, madam. Cepat masuk. Madam nak tengok ni nama siapa keluar ni. Sekejap, wow. Cepat. Tak ada lagi ni nama ni. Cepat. Jangan lupa tulis nama. Jangan tulis, Fikri lupa nak love dekat Fikri. Winnie pun lupa nak love. International business refers to. Alah, ni copy paste. Cuba buat sikit ayat best sikit. Hope pun copy paste. Semua copy paste Yelah, dah ada kesempatannya. Hafizani. Okey. Anas. Okey. Suruh cakap tak nak cakap. Mai tulis. Semua nak tulis kan? Tulis. Mana nak marah ni. Bakar tak masuk Bakar tak ada Bakar tak ada ya. Individual easy. Okey. Siapa nak cakap tu? Cakap je lah. Okey, Emily good. Emily number 1. Economic. Ovia kenapa yang atas tu atas tu bol, bawah tu tak bol? Tak apalah. Abi, Nicole, technological. Syamin. Okey. Economic. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Okey. Ting. Nak bagi love saja gedik-gedik. Okey. Fatihah. External, political, social, economy, competition, technology. Ini cerita siapa pula tu? Siapa tu? Siapa yang buat ni? Ini siapa buat ni? You nampak ke ni? Baby. Okey, siapa lagi ni? Cepat. Tak ada 30 orang pun ni. Cepatlah. Semua tengah buat apa tu? Cuba layan sikit madam cakap apa ni. Tengah naik. Cakaplah tengah naik madam. Apa lagi? Siapa yang buat siapa tu ni? Tulislah nama. Nak tergelar pula. Siapa tu? Puan Izan di sini. Siapa tu kat sana? Anas. Okay, love sikit. Love. Okay lah, love lah juga ni. Siapa tu pun.
No. Jason. Fikri. Fikri, kenapa tak cukup 5 ni Fikri? Dah tersen Ecological pula. Baru tadi Madam sebut political and legal, ekonomi, social culture. Sekejap, nak cakap sikit. Again Fikri. Again. But go Fikri. Again lagi Fikri. Evelyn. Okay. Lagi. Anak-anak tengah buat apa ni? Fikri buat lagi Fikri. Again tu Fikri. Evelyn. Senang je kan Madam punya ni? Social culture. Nizan. Okay, Nizan handsome kena buat political and legal. Legal jangan lupa. Okay, nak tulis kat Nizan. Nizan handsome. Legal. Seronok ah. Tak seronok korang memang tak ada perasaan. Daripada saya lepas lagi tak ada perasaan tau. Geram tengok. Sofia, technical. Okay, Monica. Legal. Okay, Candy. Hasfizani. Si Hafizani ni dah kenapa? Environment dulu ni. Hasfizani pergi edit balik tu. Dah hidup kan. Awal kan jadi environment kat depan tu. Dah duduk environment belakang lah. Apa I-E-U tu Hasfizani woi. Tak ada kerja korang ni. Alah, Brittany kenapa? Lah. Okay, semua dah masuk belum ni? Candy dah. Samuel, competition, legal. Okay. Okay, Syafiq, good. Teknologi ke, okay. Ekonomi. Okay. Syuhada. Ekonomi legal. Syuhada tak nak love lah. Syuhada, mana ada Madam sebut global environment? Ada ke? Tak adakah? Ni ada nota ke tak ada ke? Ada nota ke tak ada ni? Ada. Kau mana Syuhada? Okey, jap. Pelan. Dahsyat penuh. Siapa si Fuad? You lah. Gelak aku. Anak-anak mak ni. Cepat. Syuhada ni mana dia datang global ni Syuhada ni?
Tak ada aircon marah Madam nak marah ni. Mana tak ada. Nak bubuh aircon marah macam mana nak bubuh aircon marah? Tak ada lah. Tak ada. Dah. Takut kan? Lawaklah korang ni. Lawrence. Okay. Okay. Competition. Okay. Bila madam buat macam ni, baru macam semua orang masuk dalam kepala kan? Ni lagi satu. Hasfiza ni, ecological ni bila masa madam ajar ecological ni? Ni yang nak marah ni. Ya Allah, ada anak aku. Apa pasal ecological ni? Bila masa madam ajar ecological, padam. Pandai pula dia padam. Padam cepat. Lawak korang ni. Baru tak sat. Nampak tak? Madam dah cakap pening dah ni. Baru sat. Madam baru habis. Ini pun madam lah ni. Cakap okey tak okey rupanya ya. Boy. Dah habis dah semua. Hafizani ni dia banyak main Tengok. Orang combine kan. Political. Political combine kan. 1, 2, 3, 4, 5. Political and legal environment. Ekonomi. Lagi apa? Competition. Hafizani, competition tak ada. Oh, Mama dah pula. Lepas ni saya nak buat grade lah. Madam pening kat mana? Korang dah tak ada kerja Korang tak ada kerja Seberang prize. Okay. Seronok Hafizani ni kalau dia ada ni, kalau kat kelas face to face ni, saya dah cekik-cekik dah siapa salah ni. Dia cekik lepas tu nanti Syuhada. Okay, love Syuhada. Tak nak love lah. Politik. Mana politik? Political and legal environment. Social culture. Social dah pula. Social culture. Betul kan balik? Syu. Yang mana? Syu punya ni lah. Mana Syu punya tadi? Ni? Ni nampak ni. Ni tak cantik ni. Baru sat. Legal tu kah? Political and legal environment. Social tu social culture. Seberang perai mana? Korang ni kenapa dah tak ada kerja Legal and padam tu. Edit balik. Edit balik so. Okay. Sambil-sambil yang nak mengedit-edit. Okay. Next kita punya nampak macam ni ting 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 ting. Okay, habis untuk 5. Macam mana ni madam buat on spot punya soalan pun, on the spot punya soalan pun ada yang berangan. Okay. Tadi cerita eksternal. Okay, internal. Internal ni madam tak ada bagi nota yang banyak sebab benda ni simple. Internal adalah boleh dikawal. Okay. Boleh dikawal. Okay. Maknanya can be control it in term of capital, modal kita daripada, ni typing error sikit. Raw materials kita, bahan mentah kita. Okay. Siapa pekerja-pekerja kita, people kita. Okay. Term of personal ni maksud dia macam in term of kita punya organize kita. Okay, maknanya macam mana how to you organize
kita punya ni company finance dari segi kewangan. Okay. Production, macam mana produksi kita. Okay, benda ni semua boleh dikawal. Marketing dari segi pemasaran. Okay. Alright. So, ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So, ingatlah internal ni benda yang kita boleh kawal. Duit keluar modal kita, bahan mentah kita. Benda ni kita senang. Okay. Maknanya we can manage. Okay, apa sahaja dalaman produksi kita, marketing kita boleh control dan boleh kawal. Okay. Last but not least for our subtopic, sebenarnya dia banyak tapi reason. Okay, next class kita akan masuk reason and habiskanlah sikit je ni sebenarnya. Okay, so untuk globalization, Madam bukan kata dia senang, tapi dia mudah untuk you all jawab. Okay, sebab soalan globalization ni pun memang Madam keluarkan dalam soalan globalization ni adalah suatu soalan atau subtopik yang sangat senang, bukan sangat senang, memang keluar dalam you all punya assessment, sama ada dalam quiz, okay, final memang akan keluar. Okay, so apa dia sebenarnya globalization ni? Globalization ni dia macam satu senario, kumpulan senario tu tau. Okay, senario ni macam satu keadaan di mana benda ni dia berlaku secara spontan. Sedar tak sedar, okay, keadaan kita dapat ke arah globalisasi. Okay, di mana kalau you all search, okay, you all kata orang Google, meaning of globalization dia banyak sangat keluar. Okay, so adalah sedikit dekat sini, Madam share dekat you all. Dia describe as a social, technological, culture, politic change, okay, resulting from independency or integration among people and business from all over the world. Banyak lagi ni maksud dia. Can be described as ongoing process with regional economy, societies and cultures become integrated with an interdependence on one another. Okay, globalization, the process that arise, nampak tak? Spontaneously. Maknanya benda ni secara spontan, okay, spontan, tidak disangka kita dah ke arah globalisasi. Okay, in the market and acts by developing a progressive international division of labor, eliminating restriction, reducing transportation and communication costs. Okay, maksudnya globalisasi ni kita kata pergerakan dunia ke arah integrasi ekonomi pun boleh juga. Okay, ke arah integrasi keuangan, perdagangan dan komunikasi. Okay, nowadays kita memang ada ke arah globalization. Maksud Madam, in term of kita punya PMP pun kita dah tak pakai traditional way dah. Traditional way tu maksudnya talk, chalk dekat whiteboard dan sebagainya. Nampak tak? Sekarang ni kita dah ada di dalam keadaan contoh globalisasi. You all berada di merata-rata tapi boleh berjumpa. Itu kita pakai Meet, kita pakai Teams ke, okay, Zoom ke. Itu once of globalization. Okay. Dia ni spontan berdasar di pasaran bertindak dengan membangunkan. Okay. Dia boleh membangunkan, okay, buruh-buruh, okay, yang progresif, okay, mengurangkan kos pengangkutan dan perhubungan. Kalau you all tengok juga, nowadays beli barang semua dekat Lazada, dekat Shopee, macam-macam. Cakap je apa, semua ada. Just klik. Itu pun dikatakan scenario of globalization. Okay, dia mesti over the world, merangkumi keseluruhan dunia, digambarkan, kita boleh kata juga sebagai menggambarkan perubahan sosial. Okay, perubahan sosial, teknologi,
Okey, budaya dan politik. Okey, yang terhasil daripada saling kebergantungan dan integrasi di kalangan orang dan perniagaan di seluruh dunia. Ini so you all bolehlah baca untuk meaning of globalization. So, dalam globalisasi ini kita ada advantage dan kita ada disadvantage. Contoh madam tak akan pergi go through satu-satu sebab benda ni as general knowledge you all boleh kata you all boleh uraikan. Contoh bila you all jangan kata kalau madam kata explain contoh explain two advantage of globalization. Contoh madam bagi. Jangan jawab pertama culture. Kedua environment. Madam dah beritahu ni. Kalau jawab macam ni salah. Kalau nak cakap culture kena explain. Explain dia in term of kebaikan dia. Okay, culture. Globalization has contributed to the growth of the cross-culture contact. Some of example as the aspect of foods. Malaysian may enjoy foreign foods from local market. Ini budaya. Maknanya kita dapat pilihan. Pilihan kepelbagaian produk. Contoh. Kepelbagaian produk. Okey. Maknanya dekat sini dia bagi contoh daripada makanan. Maknanya bila ada kedatangan, okey, contohlah sushi kan daripada Jepun, contoh madam bagi dan sebagainya. So kita boleh enjoy foreign foods from local markets. Okey, tak apa. Kalau ini nak jadikan dia disadvantage, keburukan pun boleh. Kalau dia kata explain to disadvantage. Pertama nak tulis culture. You all explain dari segi keburukan. Maknanya in term of culture, bila kita boleh tengok contoh lah, you all explain TikTok, the moral, okay, akan down. Maknanya kita akan ada culture shock, kejutan budaya. Sebab apa? Tengok budak-budak sekarang, anak madam 5 tahun pun boleh pandai buat TikTok. Sebab apa? In term of pengaruhnya, in term of video-video yang macam tu. Jadi apa sahaja, you all boleh jadi disadvantage and you all boleh disadvantage. As long you all boleh terangkan dengan baik. That's why madam kata IB kena banyak pembacaan. Contohlah environment. Nak buat kebaikan environment, okey, banyak kilang-kilang contoh. Okey, dibina. Bila kilang dibina, banyak peluang pekerjaan. Nampak tak? Yes, betul. Itu advantage dia. Apa pula keburukan dia? Bila kilang banyak buka, kilang dibuka, banyak berlaku pencemaran. Nampak tak? The way macam mana you all nak jawab soalan advantage and disadvantage. So, you can read and boleh sahaja baca daripada mana-mana sumber. Okay, in term of financial, economic, ini sajalah madam bagi in term of setiap satu-satu ni. Kalau you nak buat secara general pun okay. As long jangan tulis culture. Dah. Environment dah. No. Kena buat explanation. Okay. So, the advantage dari segi persaingan. Apa dia punya they put smaller company at this once you do not have resource global. Apa sahaja you all boleh terangkan. Okay. So, impact of globalization ini you all boleh baca lah. It's a positive or negative impact. Advance in communication, technology and transportation. Of course, boleh terangkan. Ini of skills and sourcing marketing. Reduction of property. Nah, sebab apa? Dah memang akan jadi mahal. It can be negative. As employee because supply cost ini boleh jadi positif.
Take notes dekat situ. Diterangkan, explain. Okay, habis untuk session. Okay, and subtopik seterusnya, motif. Motif ni pun selalu keluar dalam final, soalan final. Okay, so next class kita akan habiskan motif. Ada satu, ada one, maknanya apa kita nak masuk dalam perniagaan antara okay. So ada dua, and then kita akan masuk dari segi market profitability, and then of functional. Ada beberapa area lah implementasi perniagaan ini segi pasar segmentation. Madam, Ya. Kenapa sayang? suara madam putus-putus tadi. Oh, putus-putus. Habis tu nak kena madam terangkan balik. Penat dah tu. Agak-agak je lah. Terus. Okay, so untuk describe the concept global supply chain, semua ni kita akan masuk next kelas. InsyaAllah kita akan habiskan chapter 1 lah. Okay, mana yang belum habis untuk, tak apa, madam tak tanya pun tak jadi masalah. Ini adalah untuk kebaikan. So mana yang tak habis lagi buat nota, sambung. Dah habis sampai impact, sambung untuk motif sehingga habis. Nanti kita akan go through satu-satu. Okay, so again globalization macam madam kata, tolong baca dan elaborate mengikut soalan. Explain in advantage, cerita tentang advantage. Kalau disadvantage, cerita tentang disadvantage. Okay, boleh? Boleh. Jom kita tambah sikit lagi soalan. Okey, seberang perai kat mana? Seberang perai dekat mana? Belum Pulau Pinang lagi lah sayang. Ni siapa sebenarnya L8HC ni semua ni? Okey, buat ayat yang you all faham. Okey. What? Apa dia? Salah, madam tak cakap betul. Just madam give a love sahaja. Okay. Boleh? Masuk? Try. What is globalization? Okay. Yang lain. Tolong masuk. Okay. So, untuk kelas, kita stop sampai globalization. Kita akan masuk minggu depan hari Isnin. Kita try habis chapter 1. Habis chapter 1, you all ada quiz 1. Deng, deng, deng. Rasa enjoy ke? Rasa tertekan ke? Rasa macam mana ni sekarang ni? Enjoy. Rasa okey, madam. Okay, so far so Enjoy. good. Enjoy lagi. Enjoy. Rasa nak lagi. Nak lagi Oh, nak lagi kita habis sampai 12.30 lah. Madam pingsan dah ni. Rasa enjoy IB ke rasa enjoy business math? Dua-dua. IB. IB lah. IB kan dia macam nak tanya-tanya. Dia kita cakap-cakap. Kalau maths kan kena dengar je madam cakap apa. Cepat-cepat. Madam, Ya. yang quiz tu yang masuk chapter 1 saja ke madam? Kita tengok kita punya ni sekejap. Chapter 1 kan? Course outline kita. Sekejap. Alah, madam tertutup dah pula. Quiz 1. Course outline. Yes, darling. Quiz 1. Chapter 1, quiz 1. Mana dah? Oh, ya. Baik. Itu baik? Oh, tak datang. Kena balik? Tak datang. Okay. Quiz 1.
Chapter 1, quiz 1. Habis chapter 2 baru test 1. Okay. Okay. So nanti apa-apa kita ada dekat assignment ni, nanti madam akan log sikit benda ni, and then you all akan return balik untuk you all, kita akan buat kat Teams lah. Okay. So far, bukan so far. Nak maklumkan kepada you all bahawasanya madam ada problem, madam seorang punya SIDOS yang ada problem. Jadi madam macam dah merajuk, madam cakap madam tak nak guna SIDOS dah. Madam kata madam nak guna Teams je semua. Kan SIDOS dia macam problem sikit kan? You all rasa macam mana? Ya, problem. Kan? Ya, ada problem, madam. Madam pun tak tahu. Tapi dah sampai ke HQ lah. Tengok madam punya case sampai ke HQ. Madam, diorang tengah pujuk madam nak buat balik. Madam kata madam dah buat. Tapi diorang tak boleh nak appearkan macam mana entah. Tak apalah, kita guna Teams dulu. Untuk SIDOS tu tak ada apa lagi. You all tak payah buka apa lagi. We need process by which people and group move easily across borders. Okay, good. Emily, globalization is the process. Next, process. Okay, Syuhada. Okay, lagi mana yang lain ni? Jason semua mana ni? Tak ada ni namanya. Cepat masuk. Kita ada masa lagi untuk chatting. Menarik ni. Tak adalah rasa stres sangat dengan madam membebel aja kan dari tadi. Okay. Masuk. Semua orang nak masuk. Nak bagi love tu. Okay. Anna cakap apa? The growing into the world of culture. Okay. That world economy, cultures and information cross border trades in it. Syafiq, apa Syafiq? Syafiq miss the speed. Syafiq, cubalah. Baik macam ni daripada hari tu. Bukannya tak boleh score pun final Syafiq. Dah tak payah jumpa. Syafiq ni sayang sangat dengan madam ni. Sampai 3 kali dia jumpa madam ni. Syafiq. Describe change resulting from independence, integration of more people. Syafiq, mana Syafiq ni? Dia hilang dah, mana dia? Olivia. Okay, lagi. Cubalah elok macam ni saya lepas. Kan dah tak jumpa dah madam lagi. Sayang sangat dengan madam ni Syafiq ni. Kan Fik? Ya. Sayang. Dah 3 semester dah jumpa ni. Okay, no. Globalization describe. Okay. Perubahan sosial, teknologi, budaya. Okay, good. Kesan bantungan integrasi. Okay. Abi. Okay, lagi. Masuk. Masuk cepat. Bisa cakap pada kelas buat pergi klinik. Give me your letter. Lagi. Ada lagi siapa? Dia kalau macam ni, dia baru macam rasa refresh sikit kan, anak-anak kan. Tak adalah, okay, terus bye-bye. Tapi kena rajin lah. As an ongoing process, okay. Cuba tukar siapa tu. Bagilah nama. Fatihah, lagi. Menariknya. You dah makan belum? Lepas ni ada kelas tak? Tak ada kelas. Dia tak ada kelas dah Okay. Melakukan kursus perkenalan tahun ini. Aduh, hai.
Cepat, ada lagi tak? Okay, Syirza Business Technology. Syamin, Syirza ada social technology. You all ni buatlah colour-colour. Tengok Syamin buat colour. Kalau Medium memang suka buat warna combination. It's the free movement of good service and people across the Aspiza ni dia memang selalu pelik-pelik jawapan dia daripada orang. Tapi okey, faham. Siapa tu pergi tukar nama siapa tu? Hi Madam. Korang tak ada kerja ni. Yes, darling. Cepat. Yang lain. Nur Sajat. Betul kan dia nama Nur Sajat? Kalau nak buat nama Nur Sajat, tulis nama dalam kurungan. Nur Sajat. Siapa? Jason. Kononnya. Jason jadi Sajat Jason. Alamak, beda cantik. Lambat lagi, madam. Ha? Lambat lagi. Lagi? Korang jangan macam-macam enjoy lagi masih nak cuti. Hambur-hambur. Korang jangan macam-macam. Ni Madam nak simpan ni. Okay. Nizan. Okay. Ada lagi tak? Madam tak bagi love-love ni. Nak love-love. Monica love. Okay. Madam kena simpan tau. Ni bukti tau. You all buat dengan Madam. Okay, ada lagi? Cepat. You all nampak muka Madam tak? Salah. Nampak muka Madam tak? Tak ada, Madam. Tak ada muka Madam? Sekarang nampak tak muka Madam? Nampak, Madam. Saya punya, tak ada, Madam. Saya padam video. Padam video? Kenapa padam video? Okay. So, so far, so good. Hari ni, hampir berapa jam dah ni? Okay, nak dekat 2 jam juga untuk kelas kita hari ni. Kalau tak ada apa-apa, masih boleh Madam bagi lagi lebih kurang 5-10 minit sebelum Madam save untuk Padlet you all tu. Itu sebenarnya adalah bukti bila kita buat aktiviti sebegitu, bukti kita berlaku the two-way communication, and then mana-mana pelajar yang nak Madam backup, maknanya dia ada join ataupun buat lah, maknanya together dengan Madam apa aktiviti yang Madam lakukan. Okay, so hopefully semua orang boleh bagi kerjasama. Alright. So kalau tak ada apa-apa, macam Madam kata, siapa yang masih lagi belum buat you all punya ni, you all tolong buat Padlet tu sebelum Madam save. Okay, so kalau tak ada apa-apa, kita jumpa hari Isnin? Boleh? Boleh, madam. Boleh, Madam. Boleh, Madam. Semangat, Madam. Semangat. Jadi, okay, boleh break, boleh makan, nanti boleh solat. Alright, so kita jumpa hari Isnin. Bye, Madam. Okay. Bye, Madam. Thank you, Madam. Madam. Bye. Thank you. Bye, Madam. Okay. Bye, Madam. Bye, Madam.